Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rosmanisa Yusof yang merupakan penyedia kumpulan 58 bagi kerja kursus HFF 225 Falsafah dan Isu Semasa. Tema kerja kursus ini bagi kumpulan kami ialah isu berkaitan etika alam sekitar, dan selaras dengan itu tajuk kerja kursus kumpulan kami ialah kesan pembangunan tidak terancang dan langkah mengekalkan kelestarian alam. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum memulakan video pembentangan pada hari ini. Nama saya Michalini Ganesan yang merupakan salah seorang ahli kumpulan 58. Pembentangan pada hari ini akan dimulakan dengan pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara membangun dan mengejar arus kemajuan. Malaysia telah melakukan pelbagai pembangunan terutamanya dari segi ekonomi dan sosial dalam mengejar arus kemajuan dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Proses ini juga dikenali sebagai proses pembandaran. Pembangunan tidak terancang ini berkait rapat dengan pembinaan kemudahan infrastruktur sosial. Hal ini demikian kerana proses urbanisasi ataupun dikenali juga sebagai proses pembandaran melibatkan peralihan kependudukan luar bandar ke bandar secara beransur-ansuran akibat peningkatan jumlah penduduk. Pembangunan tidak terancang ini juga memberi kesan terhadap kemerosotan kualiti hidup masyarakat kerana pelbagai alam flora dan fauna diteroka bagi tujuan pembinaan infrastruktur dan kawasan pertempatan yang meningkatkan suhu bumi seterusnya menjejaskan tahap kesihatan manusia. Penerokaan flora dan fauna akibat pembangunan tidak terancang juga menjejaskan kelestarian alam. Oleh hal yang demikian, langkah untuk mengekalkan kelestarian alam juga harus dilaksanakan dengan segera. Dengan itu, pengkaji telah menjalankan soal selidik untuk meminta pandangan responden berkaitan dengan isu dan memberi kesedaran kepada mereka mengenai keburukan pembangunan tidak terancang dan seterusnya mengambil langkah untuk mengekalkan kelestarian alam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya Nurin Arisa akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang latar belakang kajian. Masyarakat Malaysia telah melalui proses transformasi sejarah berskala besar terutamanya sejak kemerdekaan pada tahun 1997. Dalam proses merombak struktur masyarakat dan gaya hidup penduduk, terdapat pemodenan, perbandaran dan perindustrian. Ketiga-tiga proses ini telah mencetuskan penghijrahan ke bandar. Kira-kira 26.7% daripada 10.4 juta orang tinggal di kawasan bandar pada awal 1970-an dan angka ini terus meningkat secara mendadak kepada 61.8% pada tahun 2000 sehingga peningkatan kepada 70% menjelang 2008 dan meningkat lagi pada tahun-tahun yang berikutnya. Masalah pembangunan tidak terancang bukan sahaja berpunca daripada melaksanakan pembangunan yang dapat memenuhi kehendak penduduk, namun pembangunan tidak terancang juga turut berlaku disebabkan oleh berlumba-lumba untuk menjadi tarikan kepada negara lain untuk datang ke negara ini. Selain itu, antara faktor lain seperti pentingkan keuntungan dalam rancangan pembangunan juga merupakan penyumbang bagi masalah pembangunan tidak terancang yang berlaku di negara kita pada setiap tahun. Masalah pembangunan tidak terancang di negara kita kadang-kadang mencapai tahap yang serius sehingga boleh menyebabkan pelbagai masalah kepada rakyat Malaysia seperti tanah runtuh dan banjir kilat yang teruk terutamanya pada musim hujan. Akibat masalah tersebut, sistem peparitan yang dibina di negara kita kini tidak mampu menampung air yang banyak. Selain itu, situasi yang lebih berbahaya pula sering timbul di kawasan tanah tinggi. Sebagai contoh, pembinaan kawasan perumahan secara tidak terancang di Bukit Antarabangsa telah menyebabkan insiden tanah runtuh pada tahun 2008 sehingga menyebabkan 4 orang maut. Selain itu, tanah runtuh di Cameron Highlands juga berlaku akibat penerokaan hutan yang semakin berleluasa menyebabkan bilangan pelancong di Cameron Highlands berkurangan dan menyebabkan kelestarian alam di kawasan tersebut semakin pudar. Tujuan kami sebagai pengkaji melaksanakan kajian ini adalah untuk mengetahui lebih terperinci apakah kesan pembangunan tidak terancang terhadap kelestarian alam di negara Malaysia bagi mewujudkan pembangunan yang selamat dan selesa dengan mengetahui langkah mengatasi untuk mengekalkan kelestarian alam. Selain itu, kami juga ingin tahu sejauh mana pengetahuan rakyat Malaysia terhadap kesan pembangunan tidak terancang terhadap kelestarian alam di Malaysia.
Kami melakukan kajian ini kerana masalah pembangunan tidak terancang di Malaysia adalah salah satu daripada isu hangat di negara kita pada setiap tahun. Walaupun pembangunan tidak terancang tidak boleh dihentikan dengan sekelip mata, namun pelbagai langkah yang dapat mengatasi masalah tersebut yang rakyat masih boleh lakukan untuk menghentikan masalah tersebut daripada berlaku. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Dexter Chius dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan meneruskan bahagian literatur. Kekayaan flora dan fauna dalam negara kita seperti kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air merupakan satu-satunya tarikan yang unik negara kita antara negara-negara yang lain. Alam sekitar negara kita juga merupakan kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Beberapa aspek dinilai dalam artikel ini termaksud kesan pembangunan tidak terancang yang membawa keburukan kepada alam sekitar, akibat pembangunan ini terhadap kita dan alam, dan tindakan yang boleh dilakukan oleh kita untuk mengatasi perkara ini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesan-kesan pembangunan tidak terancang dan langkah-langkah untuk mengatasi dan mengekalkan kelestarian alam. Kelestarian dan pemeliharaan alam amat penting agar semua kehidupan mendapat sumber-sumber alam sekitar seperti air dan udara yang bersih. Aktiviti-aktiviti yang menjejaskan kelestarian alam sekitar seperti aktiviti pembalakan untuk membina bangunan baru perlu mempunyai perancangan dan kebenaran yang sepatutnya. Aktiviti pembangunan tidak terancang mendatangkan pelbagai kesan negatif. Hal ini demikian kerana pembinaan bangunan yang menggunakan tar dan konkrit memudaratkan kesihatan tanah dan mengakibatkan tanah tidak subur. Selain itu, pembangunan tidak terancang pengabaian aspek pemeliharaan alam sekitar dan kelemahan penyelenggaraan sistem saliran dikenal pasti menyumbang kejadian banjir besar. Pembangunan tidak terancang yang wujud di kawasan pembataran adalah merupakan satu kelemahan pembangunan yang direalisasikan oleh warga bandaran. Walaupun pada peringkat awal, pembangunan tidak terancang berada di luar kawasan pihak berkuasa tempatan. Artikel ini juga mengingatkan kita bahawa kita harus bersatu padu untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Kadangkala kita tidak perasan bahawa kegiatan ekonomi dan projek pembangunan yang berlaku di negara kita akan mengganggu kelestarian alam sekitar. Zaman sekarang yang semakin maju mengakibatkan kita melupakan kepentingan alam sekitar dan segala kebaikan yang ia menyumbangkan kepada semua kehidupan. Kesimpulannya, setiap individu haruslah mengutamakan kebaikan alam sekitar dan cara-cara mengekalkan kelestariannya. Kita juga wajiblah untuk sentiasa tidak mementingkan diri sendiri sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan mudah berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. Ia juga merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas responden. Metodologi kajian yang pertama ialah persempelan. Menurut Syahriami Teja, persempelan adalah proses pemilihan elemen-elemen dalam populasi kajian bagi tujuan mewakili populasi sesebuah kajian. Hal ini bermaksud membolehkan maklumat diperolehi daripada sebahagian daripada kumpulan yang lebih besar atau mendapatkan sampel daripada populasi sasaran. Dalam kajian ini, syarat pemilihan responden adalah responden mestilah terdiri daripada kalangan rakyat Malaysia. Dan borang soal selidik ini akan diedarkan kepada 100 orang responden pada 30 November 2022 secara dalam talian iaitu Google Form. Seterusnya adalah berkaitan dengan data. Data terbahagi kepada dua iaitu data primer dan data sekunder. Menurut Yusof, data primer adalah data yang berasal dari sumber asli yang dikumpul untuk menjawab persoalan kajian. Manakala menurut Sabita American, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain yang dikumpul untuk tujuan lain tetapi sesuai digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang dijalankan oleh pengkaji pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya, Syairah Muflisa, ingin menyambung membentangkan tentang borang soal selidik. Soal selidik merupakan kaedah utama dalam pengumpulan data dalam kajian ini. Kaedah ini digunakan untuk memperoleh data dan maklumat secara terperinci daripada jumlah responden yang dikehendaki dengan mudah dan pantas, serta menjimatkan kos. Soal selidik ini dijalankan dengan membahagikan borang soal selidik kepada rakyat Malaysia seramai 100 orang. Pembahagian borang soal selidik ini dijalankan dalam talian dengan menggunakan aplikasi seperti Google Form. Kaedah ini digunakan untuk memperkukuhkan kesahihan data yang diperoleh daripada responden. Borang soal selidik ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A merupakan data demografi responden yang mengandungi 3 soalan tertutup, iaitu soalan mengenai jantina, umur dan lokasi tempat tinggal. Bahagian B pula merupakan soalan mengenai kesan-kesan pembangunan tidak terancang, manakala bahagian C merangkumi soalan tentang langkah-langkah mengatasi pembangunan tidak terancang untuk mengekalkan kelestarian alam di Malaysia. Bahagian B dan bahagian C juga merupakan soalan berbentuk tertutup. Seterusnya, kaedah analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengatur urutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data diperoleh melalui borang soal selidik dalam bentuk kekerapan dan peratusan. Data yang telah diperoleh akan ditafsir dan dianalisis. Dalam kajian ini, data dalam soalan-soalan bahagian A, B dan C telah dianalisis menggunakan kaedah deskriptif. Analisis data dilakukan apabila memperoleh data premier dari soal selidik yang telah diedarkan kepada responden. Bagi soalan bahagian A, iaitu demografi responden, ia akan dianalisis dengan kaedah peratusan mudah. Dan kaedah ini digunakan untuk mengetahui jumlah peratus responden yang dikaji. Pada bahagian B pula, soalan mengenai kesan-kesan pembangunan tidak terancang diberi nilai dalam bentuk angka menggunakan skala Likert 5 mata, iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Manakala bahagian terakhir, iaitu bahagian C, skala Likert ya atau tidak telah digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang langkah-langkah yang harus diaplikasikan oleh masyarakat untuk mengekalkan kelestarian alam di Malaysia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Nabila Husna binti Abdul Halim dan nombor matrik saya adalah 159-394. Seterusnya adalah bahagian dapatan kajian dan perbincangan. Bahagian ini akan menerangkan keputusan analisis data berdasarkan tindak balas terhadap soal selidik yang telah dilakukan ke atas 100 orang responden dan rujukan yang telah dijalankan tentang kesan pembangunan tidak terancang dan langkah mengatasi untuk mengekalkan kelestarian alam. Seperti yang kita lihat hasil demografik jantina bagi 100 orang responden yang dikumpul, 19 orang responden yang disoal selidik merupakan lelaki, manakala 81 orang responden adalah perempuan. Bagi demografi peringkat umur pula, oleh 100 orang responden yang terkumpul, majoriti responden di atas jelas menunjukkan dari peringkat umur 18 hingga 21 tahun adalah paling ramai iaitu 71%. Manakala diikuti pula dengan peringkat umur 22 hingga 24 tahun sebanyak 14%. Seterusnya bagi peringkat umur 25 hingga 29 tahun mencatat hanya 6% sahaja dan akhir sekali bagi peringkat umur 30 tahun dan ke atas pula adalah sebanyak 9%. Demografi yang terakhir adalah bilangan lokasi bagi 100 orang responden. 71% daripada mereka tinggal di kawasan bandar, manakala bagi kawasan pedalaman pula adalah 29%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Rashidah Farhana binti Rahiman, nombor matrik 158-204 akan meneruskan dengan membentangkan hasil dapatan kajian mengenai kesedaran dan kesan terhadap pembangunan tidak terancang dan kelestarian alam sekitar. Rajah 1 menunjukkan hasil dapatan mengenai kesedaran masyarakat terhadap pembangunan tidak terancang dan kelestarian alam sekitar. Seramai 30 orang responden memilih sangat setuju dalam mengetahui maksud pembangunan tidak terkawan dan 60 orang responden memilih setuju. Manakala seramai 9 orang iaitu persamaan 9% tidak bersetuju dan 1 orang iaitu 1% sangat tidak bersetuju terhadap pengetahuan mereka mengenai makna pembangunan tidak terkawal itu sendiri. Seterusnya, rajah kedua memperlihatkan arah pembangunan dan lanskap negara yang lebih diminati dan menjadi pilihan responden.
Melalui kajian yang dijalankan, seramai 11 responden sangat bersetuju, 15 responden bersetuju lebih menyukai pemandangan pembangunan megah berbanding kehijauan alam sekitar. Namun begitu, seramai 60 orang responden tidak bersetuju dan 14 orang sangat tidak bersetuju akan kenyataan tersebut. Rajah 3 pula menunjukkan hasil dapatan daripada responden mengenai kesedaran akan kegiatan ekonomi dan pembangunan mengganggu kelestarian alam sekitar. Lebih daripada separuh iaitu seramai 54 orang bersamaan 54% sangat bersetuju dan 42 orang bersamaan 42% bersetuju bahawa kegiatan ekonomi dan pembangunan mengganggu kelestarian alam sekitar. Hanya peratusan kecil sahaja tidak bersetuju dengan kenyataan ini iaitu seramai 4 orang bersamaan dengan 4%. Seterusnya, Rajah 4 menunjukkan jawapan responden mengenai kesan pembangunan tidak terancang terhadap kelestarian alam sekitar. Bagi kesan pertama iaitu kemerosotan kualiti air dan udara, peningkatan bencana alam dan wabak penyakit, lebih daripada separuh memilih sangat setuju iaitu seramai 57 responden bersamaan 57%. Seramai 38 responden bersamaan 38% memilih setuju, manakala 5 responden bersamaan 5% tidak bersetuju dan 3 responden yang memilih sangat tidak setuju bagi kesan ini. Rajah 5 pula menunjukkan hasil kajian mengenai kesan pembangunan tidak terkawal yang akan menyebabkan berlakunya banjir besar. Berdasarkan dapatan kajian, seramai 21 orang bersamaan 21% memilih sangat setuju, 35 orang bersamaan 35% memilih setuju, 35 orang bersamaan 35% memilih tidak setuju dan berbaki 9 orang iaitu bersamaan 9% memilih sangat tidak setuju. Terakhir sekali, Rajah 6 menunjukkan hasil kajian mengenai kesan ketiga iaitu sektor pelancongan akan terjejas. Berdasarkan dapatan kajian, seramai 45 responden bersamaan dengan 45% memilih sangat setuju, 40 responden bersamaan dengan 40% memilih setuju, 13 orang bersamaan 13% memilih tidak setuju, manakala 2 orang bersamaan dengan 2% lagi memilih sangat tidak bersetuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Amirul Mustaqim bin Syed Mustafa Hanim, nombor matrik 163452. Seterusnya, daripada sumber kajian, langkah-langkah untuk menambahkan kesedaran bagi mengekalkan kelestarian alam. Pihak respon, jika di tempat pihak respon membuat kempen tentang kelestarian alam, seramai 86 orang akan mengikuti, manakala 14 orang tidak akan mengikuti. Seterusnya, seramai 72 orang pihak respon yang suka menanam pokok, manakala 28 orang tidak suka menanam pokok. Okay. Jika pihak respon membuat pembangunan untuk kepentingan diri sendiri, seramai 75 orang akan bersuara, manakala 25 orang lagi tidak akan bersuara untuk, iaitu seramai 95 orang bersetuju untuk pihak atasan menguatkuasakan undang-undang seperti menyaman pihak yang melakukan pembalakan haram tanpa lesen yang sah, manakala lagi 5 orang tidak bersetuju. Daripada kajian yang seterusnya, langkah yang akan dilakukan demi menjaga kelestarian alam jika menjadi seorang pemimpin. Seramai 30 orang dan iaitu 30% daripada pihak respon akan melakukan menguatkuasakan undang-undang dan memperketatkan undang-undang. Seterusnya, demi langkah yang akan dilakukan demi menjaga kelestarian alam jika menjadi seorang pemimpin ialah mengekalkan hutan simpan. Seramai 21 orang iaitu 21% daripada pihak respon yang bercadang untuk mengekalkan hutan simpan. Seterusnya, merancang semula pembangunan bandar. Seramai 13 orang iaitu 13% daripada pihak respon. Selain itu, langkah yang akan dilakukan demi menjaga kelestarian alam jika menjadi seorang pemimpin dengan membuat pantauan secara berkala di hutan-hutan simpan. Seramai 22 orang iaitu 22% daripada pihak respon telah mencadangkan untuk membuat pantauan secara berkala di hutan-hutan simpan. Okay. Akhir sekali, memastikan kadar pencemaran terkawal. Seramai 14 orang iaitu 14% daripada pihak respon telah bersetuju dengan cara memastikan kadar pencemaran terkawal dapat menjaga kelestarian alam.
Saya Lojumin sekarang buat kesimpulan tentang kajian HFF 225 yang telah kumpulan kita kaji yang bertema kesan pembangunan tidak terancang dan langkah untuk mengekalkan kelestarian alam. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kesan-kesan pembangunan tidak terancang terhadap kelestarian alam sekitar. Selain itu, kajian ini juga untuk mengkaji langkah untuk mengekalkan kelestarian alam. Maka, bahagian ini merupakan hasil dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kesan-kesan pembangunan tidak terancang terhadap kelestarian alam sekitar ialah kemerosotan kualiti air dan udara, peningkatan bencana alam dan wabak penyakit adalah disebabkan oleh pencemaran alam sekitar dengan min purata 3.52. Seterusnya, diikuti dengan sektor pelancongan akan terjejas jika pembangunan tidak terancang berlaku secara berlewasan dengan min purata 3.28. Sementara itu, min terakhir ialah 2.68, iaitu kawasan rumah merupakan sasaran yang akan terjejas jika berlakukan banjir besar. Pengkaji merasa bahawa kesan-kesan ini merupakan kesan pembangunan tidak terancang terutama terhadap kelestarian alam sekitar. Maka pengkaji berpendapat bahawa masyarakat Malaysia perlu sedar akan kesan yang akan timbul terhadap kelestarian alam sekitar. Selain itu, dapatkan kajian menunjukkan bahawa terhadap majoriti responden setuju akan pihak atas menguatkan kasar undang-undang kepada pembalakan harap tanpa lesen yang sah merupakan langkah-langkah untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Selain itu, membuat kempen tentang kelestarian alam terdapat 86% responden setuju untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Akhir sekali, bersuara jika pihak atasan membuat pembangunan untuk kepentingan sendiri merupakan langkah yang telah disetujui oleh kebanyakan responden untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Tuntasnya, kajian ini mencapaikan objektif dan maklumat yang dihendaki. Pembangunan tidak terancang berlaku akan memberikan kesan negatif kepada masyarakat negara tertentu dan kesedaraan rakyat terhadap pembangunan tidak terancang dan kelestarian alam sekitar. Langkah-langkah yang mengekalkan kelestarian alam perlu dipraktikkan dengan serius agar